حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يهديه فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. فيا معاشر المسلمين، sedang Jumaat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengikatkan iman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkatkan amalan kita dan mentambahkan lagi iman kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. وقال أيضا إن الإنسان لربه لكنود. وقال خلق الإنسان من عجل. وقال إن الإنسان ليطغى. وقال خلق الإنسان ضعيفا. Beberapa ayat yang saya baca saat ini dan lagi banyak lagi ayat-ayat yang semacam dengan ni. Semua ayat yang saya baca saat ini menunjukkan keadaan kita, menunjukkan kelakuan kita, betapanya kita ni dikatakan seorang yang sangat-sangat lemah, betapanya dikatakan kita ni sangat-sangat berhajat kepada orang, betapanya kita ni hidup hari-hari ni duduk dalam gaduh-gaduh sama-sama, betapanya kita Allah Subhanahu wa taala buatkan kita ni kita duduk dalam gaduh-gaduh sama. Tak ada masa untuk kita beribadat kepada Allah, tak ada masa untuk kita belajar cari ilmu Allah Subhanahu wa taala, tak ada masa untuk kita nak bantu saudara-saudara kita yang lain. Semua itu tak lain tak bukan kerana syahwat kita terhadap dunia. Oleh kerana kita tujuan kita dunia semata-mata, tujuan kita nak cari harta benda untuk nak membinakan dunia kita semata-mata. Tak ada ingat kata kita ni ada sehari kita akan kembali kepada Allah. Tak ingat kita ada sehari kita temu dengan ujian besar. Tak ingat kata kita ni kena mati, kita kena tinggal anak cucu kita, tinggal semua harta-harta yang kita ada usaha cari, kita semua tu kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqul ya ibna Adam
tafarragh li'ibadati amla sadraka ghina wa asudda faqrak wa illa taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqrak. Rawahu Ahmad. Hadis ni yang berartinya, hei anak Adam, semua kita ni anak Adam, dikatakan tafarragh li'ibadati. Hendaklah kita ni cari masa untuk beribadat kepada Allah. Hendaklah kita buai daripada dada kita ni kasih kepada dunia, syahwat dunia buai daripada dada kita. Hendaklah kita beribadat sungguh-sungguh kepada Allah. Artinya beribadat bukan semata-mata semaya, bukan berkata semata-mata kena puasa, bukan berarti semata-mata kena qiyamul lail sama-sama. Tak, berarti we ada masa juga untuk kita beribadat kepada Allah. We ada masa juga supaya kita nak tolong saudara kita. We ada masa juga kita buat gapo-gapo, cuci bulat kerana Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan kita hari-hari, sama ada tidur atau makan atau cari rezeki kerja gapo-gapo pun, we juga we ada ibadat terhadap Allah. Sama ada tidur niat kata nak istirahat supaya kita nak bangunkan malam semaya tahajud, atau makan pun supaya kita nak menguatkan tubuh badan kita, nak hadap dunia, nak hadap cari rezeki dari dunia ni. Semua amalan itu terhadap di atas niat kita. Kalau kita niat kata nak buat amalan kita kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada kita. Dan lagi, apabila kita ada masa untuk kita beribadat kepada Allah, niscaya Allah dia kata apa? Amla sadraka ghina. Allah Subhanahu wa taala memenuhkan dalam dada kita ni kekayaan. Berarti Allah Subhanahu wa taala capak masuk dalam hati kita ni kekayaan. Tak berasa kata nak lagi, tak berasa kata nak buat lagi ni, tak berasa. Oleh kerana kita dah buat hari-hari itu, kita berasa memadai. Oleh kerana anak ada tabiat dia. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala bagikan bagi kita sebuah bukit daripada emas. Bukit emas ni dia beri kepada kita. Seorang-seorang ada bukit emas. Nescaya seorang-orang tu dia tidak memadai. Dia nak sebuah lagi, nak sutai lagi. Itu dikatakan perangai anak Adam. Lalu itu, kalau ada masa untuk buat ibadat kepada Allah, nescaya Allah capak masuk dalam hatinya, dikatakan kekayaan. Jadi dia berasa mada, dia buat gapo-gapo dengan harta hak ada, dengan benda hak ada, dia berasa kata mada, rasa cukup. Lagi wa illa taf'al, lagi wa asudda faqrak. Dan Allah Subhanahu wa taala dia menolakkan kefakiran. Insyaallah kita tak jatuh dalam kefakiran. Kalau kita buat ibadat, kita berasa memadai yang Allah beri kepada kita, nescaya Allah Subhanahu wa taala tolakkan kefakiran, tak jatuh dalam fakiran, supaya sama ada kita atau anak cucu kita. Dan lagi wa illa taf'al, sekiranya kamu tak buat, tak ada sungguh, tak ada masa sungguh nak buat ibadat kepada Allah, tak ada masa sungguh nak pergi ngaji pun tak ada, nak pergi cari majlis ilmi pun tak ada, nak bantu mana masjid, mana tempat anak yatim ke apa pun tak ada, semata-mata tak ada, untuk nak cari dunia semata-mata, hemah dia untuk dunia semata-mata. Orang pesan ni mala'tu yadaika syughla, Allah Subhanahu wa taala memenuhkan tangan dia tu dengan sibuk lagi. Dia tak ada dah, Allah Subhanahu wa taala buat lagi tu kau sibuk lagi. Buat kerjaan ni wasa tak jaya, buat kerjaan ni wasa tak jaya, buat kerjaan ni wasa tak ada, buat ni pun wasa tak ada. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sibuk lagi dia tu. Walam asudda faqrak, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menolakkan kefakiran dia tu. Sama ada jatuh di atas dia sendiri atau jatuhkan di atas anak cucu dia, waliyazubillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kanatid dunya hammah, sekiranya siapa dunia ni tujuan dia, bangun celak mata pagi tu tak mikir hal lain, mikir hal dunia. Dunia ni tujuan dia, supaya dia tu nak carikan rezeki dunia, nak carikan harta benda dunia, supaya nak membinakan dunia, tak ada mikir hal lain, mikir hal dunia semata-mata. Orang pesan ni, wa man kanatid dunya hammuh farraqallahu alaihi amruh, nescaya Allah Subhanahu wa taala tak bagi baginya ni kejayaan hidup. Tak ada hal lain hal dunia semata-mata, celak mata hal dunia. Allah Subhanahu wa taala, orang biasa ni Allah Subhanahu wa taala tidak menjayakan baginya urusan.
Wa ja'ala faqrahu baina 'ainai. Nescaya kefakiran itu sentiasa dia nampak. Aku tak lama dah wasa tak jaya. Setiap hari-hari tak lama dah wasa nak sesak. Jadi Allah Subhanahu wa taala capakkan masuk dalam dadanya bagi itu juga. Kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Kemudian dia tak dapat daripada dunia ni, ada usaha setiap hari ni tidak dapat melainkan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan baginya. Usaha nak buat goning, usaha nak buat goning, akhir-akhirnya dia tak dapat melainkan yang Allah sediakan baginya. Wa man kanatil akhiratu niyyatah, siapa akhirat tu tujuannya. Dia hidup di dunia memang dia kerja, dia buat, tapi dia ingat kata dunia ni untuk nak melakahkan nak pergi ke akhirat. Dia buat dunia ni, tapi dia ingat kata dia ni nak klik kepada akhirat. Orang pesan ni wa makanatid dunya niyatah. Orang sekarang ni kalau niat dia kata dia nak pergi ke akhirat, dia buat amalan ni untuk niat nak pergi akhirat, jama'allahu amrah. Nascaya kerja dia apa dia buat, dia berjaya. Dia buat urusan apa, dia berjaya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah Subhanahu wa taala capakkan masuk kekayaan itu masuk dalam dadanya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia tu datang kepadanya. Allah Subhanahu wa taala beri ke dia dunia pun sekalipun dia tu tak mau. Dia tak sekali dunia, tapi dengan oleh kerana ingat dia ni buat amalan atas dunia ni, supaya dia nak lalu pergi ke akhirat, dunia ni Allah beri juga ke dia sekalipun dia tak sah. Lalu itu kita kena ingat kata kita ni Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita supaya kita beribadat kepada Allah, menjadikan kita supaya kita mendirikan syariat-syariat Allah dan agama-agama Allah. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat tu semua kita tahu. Lalu itu apabila kita tahu kata Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku supaya aku beribadat kepada Allah. Lalu itu bagi kita tahu gini, kita yakin kata gini, kata Tuhan buat aku ni supaya aku beribadat kepada Allah. Kita buat ibadat ni rasa sedap, kita buat ibadat ni berasa yakin penuh. Lalu itu kita pun buat ibadat supaya kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana dalam kubur esok ada satu ujian yang sangat-sangat besar. Ujian yang sangat besar ialah ujian dalam kubur esok. Kita lah ni dok ngaji, dok belajar, dok buat gapo-gapo semua ni, akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan tanya. Kita atas dunia ni bahasa mudah. Soalan kita dah tahu semua. Man rabbuka, ma dinuka. Kita bahasa atas soalan ni mudah saja. Tapi apabila nak jawab esok dalam kubur dikatakan sangat-sangat payah. Hadis ni sangat-sangat panjang. Saya rekaskan. Apabila mati seorang hamba, apabila mati seorang manusia, maka dimasukkan dalam kubur. Selepas orang klik belakang, datang baginya dua malaikat. Mari duduk atas kepala ya dua malaikat. Dua malaikat ni muka nakik, tanya dia mana ni? Tanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Maka dia jawab boleh, Rabbi Allah. Lepas tu lagi tanya, ma dinuka, apakah agama kamu? Dia kata diniyal Islam, agamaku ni agama Islam. Lagi tanya, wa man hadzal ladzi bu'isa ilaikum, siapa ini yang Allah Subhanahu wa taala hantarkan kepada kamu, siapa ini? Maka dia jawab, ini Rasulullah. Lagi dia tanya, wa ma ilmuka, apakah ilmu kamu di atas dunia? Dia kata qara'tul Quran wa amiltu bihi wa saddaqtah, saya baca Al-Quran. Baca Quran, saya gerti Al-Quran, saya beriman dengan Al-Quran, saya percaya sungguh dengan Al-Quran. Selepas itu diserukan daripada langit, sekiranya hamba ku ni sungguh betul sungguh dia jawab, maka beri baginya hamparan daripada syurga dan beri baginya pakaian daripada syurga. Ada ulama dia kata apabila kita nak meninggal dunia, mata kita ni jadi lain dah. Mata kita ni boleh nampak belakang, mata kita ni boleh nampak. Fabasarukal yauma hadid, dalam Quran dia kata. Lalu itu dua malaikat datangkan daripada langit, bawa kain kapal kita daripada langit, dia turun pada langit. Apabila seorang hamba tu dia kelih,
senyum mukanya, manis mukanya. Dia nampak dua orang malaikat turun daripada langit, bawa kain kapal dia mari siap-siap dah. Lalu itu kita nampak dah lah orang yang mati-mati nampak senyum, nampak manis. Tu dia nampak malaikat mari jumpa dengan dia dengan rupanya sangat-sangat comel. Lalu itu disuruh juga baginya buka pintu syurga. Apabila buka pintu syurga ni, tubik daripada pintu syurga ni angin yang sejuk. Lalu lagi bau-bau yang sangat-sangat sedap. Kemudian diperluaskan dari kuburnya. Dalam kuburnya diperluasnya suk madam mana. Kita suk mata mana kita itu diperluaskan dalam kuburnya. Selepas itu datang seorang lelaki. Seorang lelaki ni datang kepadanya tu rupa sangat-sangat cantik, bau sangat-sangat sedap. Kemudian dia tanya, siapa kamu ni? Kemudian dia kata, aku amalan kamu di atas dunia. Kamu dah buat atas dunia semua ni. Ni amalanmu ni. Ni rupa jangok, bau sedap. Aku amalan kamu. Maka dia kata, Rabbi aqimis sa'ah. Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, cepat-cepatkan kiamat itu. Ya Allah, cepat-cepatkan kiamat itu. Wal'iyah. Lepas tu dah lagi, kalau sekiranya kita ni orang celaka, wal'iyazubillah, kita ni orang masuk dalam golongan orang deraka kepada Allah, kafir jatuh agama, maka soalan semua yang ditanya tadi, 4 soalan tadi, setiap soalan dia jawab tak tahu, tak tahu. Siapa Tuhan kamu? Tak tahu. Siapa, apakah agama kamu? Siapa seorang ni yang Allah Subhanahu wa taala utuskan bagi kamu? Tak tahu. Jawab semua tak tahu, tak tahu, tak tahu. Kemudian lepas itu maka diserukan daripada langit, sekira hamba aku ni dia dusta, dia bohong, maka bukalah baginya pintu neraka. Apabila buka pintu neraka, tubik daripada angin yang sangat-sangat panas, bau yang sangat-sangat busuk. Lepas tu datang kepada dia ni seorang lelaki, rupanya sangat-sangat huduh, bau yang pun sangat-sangat busuk. Kemudian dia tanya, siapa kamu ni? Ya tak, aku amalan kamu datang dunia mudah buat, aku mai rupa gini. Kemudian dia kata, ya Allah, jangan lagi kiamat tu datang, melewatlah kiamat tu. Dia duduk gini lagi, tak usah bimbang, sebab dia nampak dah. Lalu itu learning kita masih ada nyawa lagi, learning kita masih hidup lagi, kita boleh buat. Seorang lelaki yang nak jumpa dengan kita tu rupa huduh atau rupa cantik, bau sedap, bau busuk, kita boleh buat. Kita masih ada hidup, masih ada roh, masih nyawa ada lagi, masih hidup lagi, kita boleh buat. Orang rupa yang mari nak jumpa dengan kita tu, amalan yang mari temu dengan kita itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد. Dan juga dari setengah daripada galak ke agama terhadap kita, kita kena cari ilmu yang bermanfaat. Kita kena cari ilmu bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu bermanfaat dapat membawakan kita keselamatan, bawa kita buat ibadat kena, bawa kita supaya kita nak asuhkan anak kita, nak mendirikan rumah kita tu dengan dikatakan dengan yang amal yang baik sungguh. Lalu itu setengah daripada doa Nabi. Sentiasa Nabi berdoa dengan doa ni. Dia kata apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabalah. Setengah daripada doa Nabi dia kata apa? Nabi dia berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu tak bermanfaat. Ngaji-ngaji, belajar-belajar di atas dunia ni 50-60 tahun, tapi akhir-akhirnya ilmu dia tak bermanfaat. Lalu itu Nabi dia berlindung dengan ilmu pasal ni daripada ilmu tak bermanfaat, dan juga wa min
qalbin la yakhsha, dan juga daripada hati yang tidak khusyuk. Apabila ilmu tak bermanfaat, hati dia tak khusyuk, dia buat gapa-gapa dia tak berasa takut kepada Allah. Lalu itu ilmu yang tidak bermanfaat dan juga hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dan juga daripada nafsu yang tidak kenyang. Wasa loba semata, wasa nak semata, tak kira haram ke, tak kira hak orang ke, rasa nak semata, daripada nafsu yang tidak kenyang. Wa min da'watin la yustajab, semua itu membawakan kita doa kita tu tidak mustajab. Nabi juga berlindung daripada doa tak mustajab. Bimbang juga doa, tapi doa itu Allah Subhanahu wa taala tak terima. Fa ya ma'asyiral muslimin, inna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi wa qala ta'ala wa lam yadhal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفرة والمشركين لا سيما اعداءك اعداء الدين. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.